untuk sambungan pada minggu lepas. Okay, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan mitosis. Okay, fokus cikgu adalah mitosis. Okay, jadi mitosis ni ada 4 proses, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okay, jadi fasa yang pertama cikgu akan sentuh adalah fasa yang pertama, iaitu profasa. Okay, jadi profasa apa yang berlaku di sini? Kita ada beberapa perkataan seperti kromosom. Okay, jadi kromosom, okay, proses dia adalah proses daripada memendek dan melebal. Okay, jadi sebelum proses ini, bentuk dia adalah bentuk seperti ini. Okay, ada satu sayap. Cikgu panggil sebagai sepasang sayap. Satu sayap lah, sepasang sayap. Okay, jadi sepasang sayap ni dia dipegang oleh sentromere. Okay, ini adalah sentromere. Okay, tapi cikgu padam baliklah. Okay, daripada sentromere tadi, daripada satu sayap tadi, dia pergi ke bentuk dua sayap. Okay, seperti ini. Jadi kamu boleh nampak dalam gambar ajar ini. Okay, sama seperti ini. Okay, proses ini dikenali sebagai proses replikasi. Okay, dia tak beritahu dalam ni, tapi proses untuk yang daripada satu sayap kepada dua sayap, okay, proses ini adalah proses replikasi. Okay, kromosom dia memendek dan menebal di bahagian sini dan kelihatan menjadi jelas. Okay, jadi setiap kromosom terdiri pada dua kromatid. Okay, yang cikgu cakap dua sayap tadi sebenarnya dipanggil sebagai dua kromatid. Ini kromatid yang pertama. Okay, ini kromatid yang pertama. Ini kromatid yang kedua. Okay, sayap yang pertama, sayap yang kedua. Kromatid yang pertama, kromatid yang kedua. Okay, yang bercantum, okay, disebabkan oleh sentromere. Okay, sentromere yang membantu untuk dia bercantum tadilah. Kemudian kita ada gentian gelendong. Okay, gentian gelendong mula terbentuk. Okay, mula terbentuk ni dia akan terbentuk sepenuhnya bahagian yang metafasa ini, bahagian yang kedua ini. Okay, fasa yang kedua. Okay, kemudian membran nukleus dan nukleolus akan terurai. Okay, jadi membran nukleus dengan nukleolus, ini nukleolus. Okay, kemudian ini adalah membran nukleus. Dia akan mengurai. Mengurai maksudnya dia menghilang lah. Okay, dia start menghilang. Okay, bila dah start menghilang, dia akan pergi ke fasa yang seterusnya, iaitu fasa metafasa. Okay, ini fasa yang kedua. Okay, jadi dalam proses metafasa ni, kromosom dia tersusun di satah khatulistiwa. Okay, ini adalah kita punya satah khatulistiwa. Kemudian kita ada gentian gelendong, dia melekat pada, okay, ini adalah gentian gelendong dalam bentuk tali. Okay, ini kita punya gentian gelendong melekat pada sentromere. Okay, kemudian proses yang ketiga, okay, kita punya sentromere tadi membahagi dua. Okay, daripada satu kepala tadi jadi kepada dua kepala. Okay, ini satu, ini kedua. Okay, sentromere. Dua kepala. Jadi setiap kromatid yang berkembar tadi, dia berpisah dua. Okay, berpisah dua. Dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Bergerak ke kutub. Ini panggil sebagai kutub dia. Okay, dalam proses pengkutuban. Okay. Kemudian, okay, muka surat yang seterusnya. Mana dah? Okay, sorry ya.
Okay, jadi dalam proses yang seterusnya kita ada telofasa, iaitu fasa yang keempat. Okay, jadi ini fasa adalah fasa yang keempat. Okay, jadi dalam proses telofasa ni, kromatid dia sampai ke kutub yang bertentangan. Okay, ni kita punya kromatid tadi. Kromatid dia sudah sampai ke kutub yang bertentangan. Kemudian kita punya membran nukleus. Okay, membran nukleus tadi dia start untuk timbul balik. Okay, terbentuk semula. Termasuk dengan nukleolus. Okay, dia terbentuk balik. Okay, kemudian kita ada proses yang seterusnya. Bukan proses lah. Dalam fasa telofasa ni, apa yang berlaku sebenarnya, dia menghasilkan dua sel anak. Menghasilkan dua sel anak. Okay. Proses telofasa. So, maksudnya sebenarnya ini. Okay, dalam proses yang ini adalah sitoplasma. Sitoplasma dia membahagi. Okay, daripada sitoplasma membahagi, jadi yang last ini, maksudnya yang sama yang Cacu cakap tadi, dua sel anak yang mempunyai bilangan kromosom dan maklumat genetik yang sama dengan sel induk terbentuk. Jadi maksudnya dua sel anak yang pertama, sel anak yang kedua. Okay, yang sama dengan induk iaitu induk yang pertama dalam profes tadi ataupun profasa tadi. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih.